Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Amma ba'd. Yang dihormati pengurusi masjid, warisan EJK masjid, tuan imam, tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah malam ni kita sambung lagi perbincangan kita mengenai surah An-Nur pada ayat 21. Betul lah, tepat. Ayat 21. Sebagaimana biasa saya akan baca dulu ayat 21, ayat 22. Tuan-tuan, puan-puan ikut kuat-kuat. Kejap. Saya baca, tuan-tuan ikut kuat-kuat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين
والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nur ayat 21 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa man yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Yang bermaksud, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa dia tuan-tuan? Termasuk kita-kita lah. Kita-kita orang beriman. Allah seru kita, Allah panggil kita. Allah nak bagi tahu benda yang amat penting dalam kehidupan kita. Apa benda? La tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kamu ikut, la tattabi'u, jangan kamu ikut khutuwati, jejak langkah syaitan. Jejak langkah syaitan disebut kat sini. Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Wa man yattabi' khutuwati syaitan, siapa yang mengikut langkah-langkah setan, fa innahu, sesungguhnya dia setan, ya'muru bil fahsya'i wal munkar, sentiasa menyuruh, sentiasa memerintah kepada perkara keji dan perkara mungkar, benda tak baik. Itulah kerja setan. Mana yang tak baik, mana yang tak elok, mana yang Tuhan larang, hak tu dia suruh. Setan. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh, sekiranya tidak kerana kelebihan Allah kepada kamu serta rahmatnya, ma zaka minkum min ahadin abada, maka tidak, nescaya tidak seorang pun dari kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Kalaulah tidak rahmat Allah, kalaulah tidak kerana kelebihan Allah Ta'ala, nescaya kita sebagai manusia ini tak selamat daripada setan seorang pun. Kita akan buat perkara keji dan perkara mungkar. Walakinnallaha yuzakki man yasha, akan tetapi Allah akan membersihkan sesiapa yang dia kehendaki. Wallahu sami'un alim, dan Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Seruan daripada Allah Ta'ala ini adalah untuk kita-kita semua, untuk kita ambil perhatian. Bila Allah seru nama kita, tak ada Allah nak bergurau. Itu semua adalah benda-benda yang penting. Antara benda yang penting dalam ayat ini ialah la tattabi'u, jangan kamu ikut khutuwati syaitan, langkah-langkah setan. Kata Imam Sya'rawi, Allah menggunakan perkataan khutuwat. Khutuwat ni adalah jamak, makna dia banyak, kan? Allah tak guna perkataan mufrad. Mufrad ni bermakna satu. Dia mufrad kepada khutuwat ni adalah khutwatun. Ejaan dia kha, ta, waw, ta marbutah, ta yang bulat tu, simpul. Itu dia makna singular, makna satu. Kalau yang ni
dia dengan ta maftuhah, ta yang lebar tu kan, itu dia jamak. Jamak ni bererti banyak. Kalau kita terjemah macam dalam terjemahan ini, dia akan sebut langkah-langkah. Apa maksud langkah-langkah? Banyak langkah, bukan satu langkah. Kalau satu langkah akan disebut khutwatun dengan ta simpul tu, itu satu langkah. Tapi dalam ayat ni Allah sebut khutwatun, langkah-langkah. Nak bagi tahu pada kita semua orang beriman ni, laki ke perempuan, bahawa setan ni dia mempunyai banyak langkah-langkah, banyak strategi untuk menyesatkan manusia. Banyak tuan-tuan, bukan satu. Dia nak tipu kita manusia ni bukan dengan satu jalan sahaja, satu langkah, tak. Dia banyak langkah, banyak plan dia. Kalau kita orang zaman sekarang bercakap agak canggih sikit, kita ada plan A, kita ada plan B, plan C, plan D, kan? Banyak langkah-langkah kita, kan? Kenapa kita buat plan tu? Sebagai perancangan kita. Kalau askar dia suka sangat plan A ni, kalau tak berlaku cuaca buruk, pembarisan, kalau ada apa-apa pembarisan, dia akan buat plan A dulu. Plan A ni kalau tak ada cuaca buruk, kita baris di padang kawat, kan? Kita baris di padang kawat. Plan B, kalau berlaku hujan, maka kita akan berbaris dalam dewan. Cari dewan. Jadi plan B kena buat persiapan juga. Plan A buat persiapan, plan B pun buat persiapan. Di padang kawat dibuat persiapan besar-besaran, di dewan juga pun buat juga persiapan, standby kalau berlaku kalau berlaku hujan. Itu dalam askar, tuan-tuan. Dalam kehidupan kita pun kadang-kadang kita plan A tapi yang jadi plan B, kan? Ada perancangan bagai-bagai, kan? Janji hari ni nak pergi Kuala Lumpur, KL, kan? Tiba-tiba ada halangan, terpaksa ubah, jadi plan lain pula, kan? Jadi plan lain, macam itulah, kan, tuan-tuan. Jadi setan ni dia banyak langkah-langkah dia. Langkah-langkah dia ni, atau bolehlah tuan-tuan nak terjemah langkah ke, tuan-tuan nak terjemah plan ke, nak terjemah strategi ke, kan? Tipu daya dia, tipu daya setan ni, kan? Tipu daya setan macam-macam, tuan-tuan. Yang mana setan ni dia sentiasa mencari titik-titik kelemahan yang ada pada kita. Setiap orang, saya, tuan-tuan, semua ada kelemahan. Semua ada kelemahan. Jadi dia cari titik-titik lemah tu. Dia datang kot tu supaya kita gagal dalam masalah ini. Kita gagal menjadi manusia yang taat kepada Allah Ta'ala. Kerja dia nak menyesatkan kita. Dia datang, tuan-tuan. Setan dia datang pada kita untuk kita tak solat. Datang, kau solat apa zaman sekarang, zaman 2021 ni, orang tak solat pun kaya, kan? Tak solat pun bahagia, tak solat pun sehat walafiat, kan? Tak solat pun ada pengaruh, kan? Jadi zaman sekarang orang tak solat. Dia datang kot tu. Kalau kita berjaya hadapi masalah solat ni, susah, ribut, petir, banjir ke apa ke, kita tetap solat. Rumah tenggelam, kita solat atas bumbung rumah, kan? Orang hak dah sentiasa solat ni, kat mana saja dia akan solat, kan? Dia akan solat. Kalau macam tu iblis tak berjaya kat solat, kan?
Tapi dalam bab solat tu pun iblis datang macam-macam tuan-tuan. Yang pertama, dia datang nak gagalkan supaya kita tak solat. Kalau kita memang bertekad untuk solat, dia datang untuk kita lewat-lewatkan solat. Kalau kita berjaya juga solat di awal waktu, kan, dia datang pada kita untuk kita solat dalam keadaan riak, kan, solat dalam keadaan riak. Dia datang lagi pada kita. Kalau kita tak riak, dia datang lagi supaya kita solat dalam keadaan lalai. Entah apa-apa solat tadi, kan. Baca doa iftitah, baca ke tak baca, tak ingat, kan. Lalainya kita. Sampai rakaat pun kita terlupa. Ni rakaat berapa dah aku ni, kan. Tak ingat rakaat. Betapa lalainya kita. Itu berjayanya setan. Dia berjaya. Kan. Lepas tu, kalaulah kita ingat dan semua sekali kita ikut apa bacaan dalam solat, dia datang lagi supaya timbul rasa bangga diri, kan? Bangga diri. Oh, alhamdulillah aku berjaya solat. Dan kita pun sebut cerita dekat orang, aku solat tak tinggal 5 waktu berjemaah, kan? Kita sebut pada orang ramai supaya kita berbangga. Akhir sekali solat kita tak dapat pahala apa pun. Kosong pahala, zero pahala tuan-tuan. Berjaya setan kalau sampai kita tak dapat apa pun daripada sembahyang kita. Kalau kita berjaya bab solat, maka dia datang ikut keuangan, kan? Keuangan kita melalui duit apa, kan, mungkin kita jadi lemah, kan? Kita jadi gagal. Kita ni asalnya orang yang tegas, tapi bila orang hulur duit kat kita, jadi tak berapa nak tegas. Sebelum ni mana-mana maksiat semua kita canggah, kan? Tapi bila orang hulur duit, tak ada, pelan sikit lah. Dia pelan, gagal. Datang kot tu tuan-tuan. Kalau berjaya kot tu, dia datang lagi dengan mak ayah macam mana, kan? Dijadikan kita supaya kurang ajar dengan mak ayah, menyusahkan mak ayah kita, kan? Yang terbaru, yang penggal kepala mak dia, dahsyat tuan-tuan. Habis, hancur lebur, kan? Kalau kita berjaya dengan mak ayah kita jadi baik, dia datang pula kod perempuan, kan? Berjaya tak berjaya dengan perempuan, kalau berjaya kod tu, dia datang lagi kod mana tuan-tuan? Banyak lagi tuan-tuan. Sebab bila sebut khutuat, langkah-langkah tu, segenap penjuru dia akan datang tuan-tuan. Dia akan datang bukan dengan 2-3 langkah, tetapi mungkin beribu-ribu langkah dia datang untuk menyesatkan kita tuan-tuan. Kalau kita berjaya dengan perempuan, kita berjaya dalam hal-hal lain, dia datang dalam masalah hati pula, kan? Kita ni asyik nak dengki je dengan orang, kan? Asyik nak dengki, kan? Tak boleh tengok orang lebih pada kita. Dia datang pada kita hati yang tidak ikhlas. Kita dah buat amal ibadat banyak dah, tapi tak ikhlas. Aku dulu masjid Kampung Sawah ni, kerana aku je hidup masjid tu. Cerita kat orang. Minta maaf lah, ini contoh, tapi tak berlaku pada tuan-tuan, kan? Tuan-tuan, perempuan, tak berlaku. Saya buat contoh je tu. Kat mana-mana pun macam tu lah. Kalau kat sekolah dulu, sekolah ni masa aku ada meriah sekolah ni, kan? Tapi bila aku tak ada, sekolah jadi teruk. Nak cerita apa tu? Nak cerita dia tu hebat. Dia satu personality, dia adalah seorang personality yang hebat. Iblis datang tuan-tuan. Kok mana-mana pun iblis datang, kan?
Sekarang kita banyak gagal, tuan-tuan. Orang perempuan yang duk pakai seluar ketat, dedah aurat, kita tak boleh buat apa sekarang, tuan-tuan. Nak buat apa? Ada undang-undang ke? Ada peraturan? Tak ada, tuan-tuan. Dia orang bebas, kan? Bebas. Kadang-kadang ahli keluarga kita jadi macam tu, kan? Sesat. Itu belum lagi datang ikut fahaman ni, jadi pengikut ayah pin, kan? Iblis semua tu datang tu, kan? Jadi pengikut, bagai-bagai pengikut, tuan-tuan. Sampai dia kata apa, yang sebelum-sebelum ni dia kata apa, orang kafir yang amanah lebih baik daripada orang Islam yang tidak amanah, yang tidak jujur. Sampai keluar kenyataan macam tu. La ilaha illallah, kan? Kenapa? Kerana nak sokong orang kafir. Dia ingat orang kafir ni semua amanah kot, kan? Percayanya dia pada orang kafir, kan? Percaya. Walaupun dah kena dah sekali orang kafir merintah, kan? Tak serik-serik lagi, kan? Setan datang nak menyesatkan kita bagai-bagai, tuan-tuan, kan? Dapat bantuan sikit dah kelabu mata dah, gagal, kan? Akidah hilang, kan? Pegangan kita hilang, kita pun ikut setan. Lawan orang-orang alim, lawan ulama-ulama, puji orang kafir. Tu jadi perangai macam tu, tuan-tuan. Subhanallah. Perangai setan. Jaya setan. Dia cari punca-punca jahatnya ulama, dia cari punca-punca baiknya orang kafir, kan? Supaya kita kagum dengan orang kafir. Tuan-tuan belajar dalam kitab mana kalau ada macam tu dalam kitab? Orang kafir lebih mulia daripada orang Islam. Tapi itulah yang sampai kat kita pada hari ni, kan? Supaya kita ni sokong orang-orang kafir, setuju dengan orang kafir, percaya dengan lakonan orang kafir. Orang kafir berlakon dia, Allahu Akbar. Allah sebut dekat sini, wa man yattabi' khutuwati syaitan, siapa yang ikut langkah-langkah setan, siapa ikut langkah-langkah setan, waliyazubillah min zalik, kan? Fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar, sesungguhnya setan itu sentiasa menyuruh kita, menggalak kita melakukan perkara fahsya' dan perkara munkar, perkara keji, perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala, itu yang syaitan suruh kita buat, tuan-tuan. Orang kafir tampil ke depan, naik atas pentas berceramah pasal rasuah. Rasuah ni salah, macam-macam salah. Tuan-tuan tengok dalam sejarah, mana orang kafir yang tak rasuah, tuan-tuan? Mana orang kafir yang amanah, yang tidak ada rasuah? Yang tak ada rasuah ni orang Islam je, kan? Tapi kita pun duduk sekali kan, duduk belakang orang kafir. Nampak dia duduk bawa benda-benda cantik tu, kan? Slogan dia cantik. Tengok dia yang bapak rasuah, kan? Macam tu, tuan-tuan. Kena perhati tengok. Jangan kita tengok logo dia aja, perkataan dia aja, macam apa ni, menuntut ataupun memperjuangkan hak asasi wanita. Nampak cantik, hak asasi wanita, tapi semua dalam tu apa yang dia suruh? Adakah dalam tu dia suruh tutup aurat? Dalam hak asasi wanita tu semua nak suruh wanita tu bogel ya, tuan-tuan. Bebas, tak ada kongkongan. Kita nampak tajuk dia cantik. Yang tu disebut oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dia kata apa? Kalimatu haqqin uridu bihal batil. Perkataan yang benar tetapi yang dikehendaki
adalah yang batil. Dia guna perkataan cantik-cantik itu, tapi dalam dia sebenarnya nak menipu je. Kan? Nampak je cantik perkataan atas, kita pun tengok, oh nanti ikut. Berjaya setan, tuan-tuan. Langkah-langkah setan semua tu. Subhanallah. Wa ni'azubillahi min zalik. Tuan-tuan, kenapa Allah larang kita daripada ikut setan ni? Sebab setan ni adalah musuh kita yang paling nyata. Cuba buka surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ayat 16-17. Kita tengok. Ni ayat bawah 17, 18, 19. Turun sikit. Ni kisah dia ni, kisah setan menyesatkan Nabi Adam. Turun sikit lagi, ayat bawah. Satu lagi. Ni fawaswasa lahumasyaitan lahumasyaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Tuan-tuan tengok ni macam mana iblis, setan menyesatkan Nabi Adam AS. Allahu Akbar. Ini yang perlu kita hati-hati. Allah sebut dalam ayat yang kita baca ni, ayat surah An-Nur ini, ayat 21 ni, kan? Kaitan dia kat sini, kan? Pemusuhan di sini, tuan-tuan. Setan, permulaan setan menyesatkan manusia di sini, tuan-tuan. Fawaswasa lahumasyaitan. Apa maksud dia? Maka setan membisikkan fikiran jahat, membisikkan fikiran jahat. Fawaswasa, jadi waswas. Nabi Adam dengan Siti Hawa ni, Allah suruh tinggal dalam syurga. Duduklah kamu berdua, wahai Adam dan isteri kamu, dalam syurga. Makanlah apa yang kamu nak makan dalam syurga, minumlah apa yang kamu nak minum, buatlah apa yang kamu nak buat dalam syurga, tetapi jangan kamu hampiri pokok ini. Jangan kamu hampiri pokok ini. Wala taqraba hadhihi syajarah. Maka ini menjadi poin ataupun titik kepada setan untuk menyesatkan Nabi Adam. Sebab ada larangan. Bila ada larangan, iblis dia main lalu. Dia main terus isu ni, kan? Dia datang dekat Nabi Adam, fawaswasalahum-syaitan. Padahal Allah dah larang dah, jangan hampiri pokok ni. Hak lain kau buat, nak buatlah dalam syurga tu, kan? Nak makanlah, kan? Satu pokok ni dalam syurga tu bukan ada satu pokok, tuan-tuan. Kita tak tahu berapa juta jenis pokok makanan yang ada kat situ, kan? Boleh makan, semua sekali boleh makan. Hak ni je tak boleh makan. Binatang atau muka bumi ni banyak. Antara yang Allah larang adalah anjing dan babi. Tapi babi itulah hak orang duk makan hari ni, kan? Allahu Akbar. Hak mana hak Allah larang, hak tu jadi keutamaan. Bahkan babi ni, tuan-tuan, dia orang buat kajian besar-besaran supaya kehidupan kita pada hari ini semuanya menggunakan babi. Semua menggunakan babi, tuan-tuan. Nak masak minyak, dia masukkan hak babi dalam minyak masak, kan? Dalam pemakanan kita, kalau tuan-tuan pergi ke luar daripada negara Islam, itu produk semua ada babi, produk makanan.
Produk kecantikan ada babi. Pakaian guna babi lagi tuan-tuan. Kasutnya, jaketnya, apanya, semua babi. Hak mana hak Tuhan larang, hak tu dia pakai. Tuan-tuan. La ilaha illallah. Dan hari ni yang terbaru kan, guna jantung babi pula untuk nak pulihkan. Kalau manusia sakit jantung, nak tukar jantung, ambil jantung babi. Dia buat kajian pada babi sebab dia kata babi itu DNA dia sama dengan manusia kan. Ini ahli sains. Saintis Islam tak ada kan. Perubatan Islam tak ramai, tak buat kajian. Kenapa tak kaji lembu ke, kambing ke, banyak lagi binatang-binatang hak halal tu, kenapa tak kaji hak tu kan. Tiba-tiba keluarkan babi, tapi dah dia orang buat kajian, tak ada benda lain dah, terpaksa guna tuan-tuan kan. Dalam perubatan dia guna babi, dalam pemakanan, dalam kosmetik, dalam pakaian, semua dia, kalau boleh semua dia nak guna babi. Dalam nak buat rumah, nak cat rumah tu, berus cat apa semua tu kan. Guna hak tu lagi tuan-tuan. Boleh dikatakan seluruh kehidupan kita pada hari ini tak boleh lari daripada babi kan? Kecuali kalau kita guna produk-produk Muslim. Kita guna produk-produk Muslim, selamatlah daripada babi tuan-tuan. Tapi kalau guna produk yang bukan Muslim ni, susah tuan-tuan. Sekarang dia ada kod-kod. Dalam produk tu ada kod-kod tu. Kalau kita rajin tengok kod-kod, ada kod-kod babi tu. Ubat. Dalam ubat bubuh tu tuan-tuan, tak ada pilihan. Kata silap saya untuk pembedahan wanita bersalin, tak ada benda lain lah. Ubat tu ubat ada DNA babi, terpaksa injek kan, untuk selamatkan manusia. Ya Allah, habis dia masuk tuan-tuan, babi. Dia nak gunakan, kalau boleh babi, seekor babi tu semua sekali nak gunakan, sebarkan pada manusia. Babi jadi keutamaan. Hak Allah larang kan? Hak Allah larang, iblis datang, babi tu bagus, elok, baik kan, macam-macam kan. Lepas tu babi pula harga tak naik kan. Hak naik harga ni ayam kan. Allahu Akbar. Sedih sungguh tuan-tuan. Kalau ayam ni bagai-bagai alasan, dedak lah, apalah alasan untuk naik harga kan. Babi tak ada alasan pun. Tuan-tuan cuba cek harga babi kan, daripada tahun 2000 sampai sekarang kan, dia naik. Ayam dah berpuluh kali naik dah tuan-tuan. Aduh, letih tuan-tuan. Yalah, bila hak Allah larang ni, dia bagi murah-murah je tuan-tuan. Bila hak Allah larang, bagi murah-murah biar pasal babi dia sekali beranak banyak Ustaz. Betul. Babi sekali keluar 11 ekor, 10 ekor. Yang tu untung besar tu kan. Tokai-tokai babi besar-besar tuan-tuan, lepas tu kerak kepala, semua kerak kepala kan. Hak dekat Melaka tu berapa kali dah report kan. Duk buat situ, dah lah kena virus apa sekarang, kena demam babi kan. Demam babi baru musnahkan babi tu kan. Kalau tak kena demam tu tak musnah kan. Orang duk report pasal apa ni, sungai tu jadi sungai air babi lah tuan-tuan kan. Tak ada apa-apa tindakan, terus dia bela babi juga dekat situ tuan-tuan. Allahu Akbar. Macamlah babi tu makanan utama manusia kan. Aduh, letih tuan-tuan. Aku apa ni, tu sembang ya, minta maaf lah tuan-tuan, sembang ni. Fawaswasallahu masyaitan, dia datang apa ni, dia cakap dekat Nabi Adam tu apa tu, wa qala ma nahakuma. Datang dekat Nabi Adam, dia cakap dekat Nabi Adam, wahai Adam, Allah ni larang kamu. Pasal apa Allah larang kamu daripada makan buah khuldi ni kan? Pasal apa Allah larang? Lalu dia cakap, wa qala ma nahakuma rabbukuma an hazihi syajarah illa, kecuali antakuna
Allah tak nak engkau berdua jadi malaikat, malakaini. Kalau engkau orang makan buah khuldi ni, engkau orang akan jadi malaikat. Allah tak nak engkau orang jadi malaikat. Atau Allah tak bagi engkau orang makan. Allahu Akbar. Hari ini kajian pada babi kan mengatakan bahawa babi itu banyak kelebihan, banyak faedah. Dia orang pula kaji kucing, kucing pula mewarisi virus. Kan? Dia terbalik. Sama kerja ni tuan-tuan. Kan? Hak Nabi suka, dia keluarkan hak buruk-buruk. Hak Allah larang, dia keluarkan hak baik-baik. Kerja setan. Kan? Itu semua kerja setan. Allahu Akbar. Jadi setan datang bagi tahu pada Nabi Adam dengan Siti Hawa, sebenarnya Allah larang kamu berdua ni untuk makan sebab Allah tak nak engkau jadi malaikat ataupun antakuna minal khalidin, ataupun kamu berdua akan kekal selama-lamanya dalam syurga. Allahu Akbar. Tuan-tuan, jahat setan. Dia dah tahu dah apa tujuan dia sesatkan Nabi Adam ni. Liyub dia lahuma. Tu ada dah tujuan dia kat situ tuan-tuan. Dia datang tu, dia dah ada objektif dia. Objektif dia adalah untuk supaya Nabi Adam ni aurat dia akan terdedah semua sekali. Jadi aku nak supaya aurat dia orang ni terdedah, aku kena pergi cakap pada dia orang bahawa pokok ni adalah mempunyai faedah yang besar untuk kau orang berdua. Makanlah. Dia dah ada objektif dia dah tuan-tuan. Sama zaman sekarang, manusia bercakap kat kita benda ni baik, produk ni baik, tapi sebenarnya dia dah ada perancangan dia. Dah ada dah. Dia tahu dah apa akibatnya akan berlaku. Allahu Akbar. Permainan setan tuan-tuan. Kalau saya sebut lagi, banyak tu tuan-tuan. Tak berani dah saya nak sebut banyak-banyak. Bahaya. Bila saya samakan dengan benda-benda yang berlaku sekarang, jadi masalah. Tapi itulah kerja setan tuan-tuan. Dia dah nak dah. Dia dah ada plan. Dia dah tahu dah bahawa Nabi Adam ini akan menerima akibatnya macam ni. Tapi dia pergi cakap, kau buatlah, kau buat. Kau buat. Ini semua bagus ni. Elok sangat. Kan? Elok sangat. Supaya engkau jadi baik. Supaya engkau jadi apa kan. Allahu Akbar. Macam kisah Barsisa. Saya lupa. Barsisa atau Bal'an. Yang setan pergi menyamar, beribadat bersama dengan dia tanpa henti selama 3 hari. Tak tidur, tak makan, tak tidur, tak rehat. Tuan-tuan, 3 hari direct sembahyang, zikir kan, tanpa henti. Allahu Akbar. Jadi ulama besar ni tengok setan buat macam tu, dia tak kenal tu setan. Dia pergi tanya, aku kagum sungguh dengan kau beribadat ni. Aku kagum sungguh. Aku banyak dah ibadat tapi tak macam kau. Aku ada masa aku pergi tandas, ada masa aku rehat sekejap, penat kan, ada masa aku tidur. Tapi kau 3 hari direct ni kan. Macam mana kau boleh buat ni? Apakah yang boleh mendorong kau beribadat sampai tahap ni? Setan pun terus cakap, ini peluang kan. Sebenarnya aku ada buat salah dengan Allah Ta'ala sebelum ni. Aku ada buat salah dengan Allah Ta'ala. Bila aku buat salah, jadi ibadat aku ni, aku menyesal. Jadi aku nak beribadat bersungguh-sungguh. Kena buat salah dulu. Kita pun fikir, logik juga kan. Buat salah dulu, barulah kita ni jadi ahli ibadat. Betul-betul ahli ibadat kan. Sembahyang tak berhenti dah kan. Buat jahat dulu. Kata Barsisa, jahat apa yang kau buat? Dah insya-Allah. Lebih tak apa Lebih sikit Jahat apa yang kau buat? Setan cakap. Barsisa tak kenal itu setan, tapi setan kenal. Ini Barsisa, manusia hebat. Tapi aku tengah nak menyesatkan dia supaya dia sesat. Jadi setan kata, yang pertamanya aku bunuh orang. Terkejut Barsisa. Tak boleh bunuh orang, mana boleh.
kan. Ini melibatkan orang lain, kan. Aku tak nak buat. Kalau engkau tak boleh buat yang tu, ada yang lebih ringan daripada membunuh orang, iaitu berzina, kan. Berzina. Masih sangat tu tak boleh, berzina pun tak boleh. Ini melibatkan orang, masalah besar, kan. Tak apalah kalau kau tak nak juga berzina, bunuh orang kau tak nak, kau minum arak lah. Aku minum arak lah dulu, kan. Yang tu aku bertaubat, aku jadi sembahyang rajin ni. Masih saya fikir, minum arak, okey, tak melibatkan orang lain. Ini kesalahan aku je, kan. Boleh. Jadi orang alim, ulama, kan, nak minum arak, nak ambil kat mana tak tahu, tuan-tuan. Tak reti. Nak beli arak tu kat mana, kan. Kat mana ada jual arak tak tahu, kan. Jadi akhir sekali iblis bagi tahu, esok akan ada seorang perempuan datang jaja arak dekat rumah ni, kan. Kau beli arak tu, minum, kan. Esok datang sungguh perempuan jual arak, dan kisahnya bila minum arak, orang first time minum arak, kan. First time minum arak memang mabuk gila, syahwat naik, terus dia rogol perempuan tu, kan. Rogol perempuan penjual arak. Bila rogol perempuan tu, dan dia nak tutup kesalahan dia sedar lah, ringkas cerita, dia sedar kesalahan dia, nak tutup, dia bunuh. Saya lupa sama ada dia bunuh perempuan tu ataupun dia bunuh orang yang melihat dia merogol perempuan tu, kan. Jadi dia bunuh. Bila bunuh habis, tiga-tiga buat, tuan-tuan. Adakah basisa tu akan bertaubat macam iblis beramal 3 hari tanpa henti? Tak ada, tuan-tuan. Tak jadi pun macam tu, kan. Makin sesat ada, Jangan tuan-tuan berangan-angan lepas ni nak jadi baik buat jahat dulu, kan. Kerja setan kerja dia dah sebut dah kat sini, liu dia lahuma, dia nak menyesatkan Nabi Adam supaya pakaian syurga daripada Nabi Adam dan Siti Hawa tertanggal. Dia nak tu. Jadi dia pergi cakap dekat Nabi Adam benda yang direka-reka. Daripada mana ni? Jadi malaikat dengan kekal dalam syurga, siapa yang cakap? Ada asas tak? Tak ada asas, tuan-tuan. Dia reka-reka aja, kan. Dia reka-reka, nak suruh nampak sedap. Nabi Adam pun percaya, tuan-tuan. Allahu Akbar. Zaman Nabi Adam boleh percaya, zaman kita lagi lah boleh percaya, tuan-tuan. Memang percaya sangat-sangat. Tu percaya dekat orang kafir tu, membasmi rasuah. Percaya dekat orang kafir nak membasmi rasuah, semua kena kencing, tuan-tuan. Allahu Akbar. Orang kafir dah ada target dia, apa yang dia nak, kan. Jadi dia guna isu rasuah tu, kan. Dia guna isu rasuah. Saya tak nafikan ada rasuah tu, saya tak nafikan, tapi benda ni diguna isu, kan, diguna untuk kepentingan politik dia orang. Allahu Akbar. Ini jahat iblis, tuan-tuan. Hati-hati, tuan-tuan. Iblis dah ada dah matlamat dia untuk menyesatkan kita. Allah kata dalam ni, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Balik pada ayat kita, ayat surah An-Nur, ayat 21. Tuan-tuan tengok cerdiknya iblis. Dia dah ada dah target dia tu. Dia nak apa? Objektif dia tu dah ada. Jadi langkah dia macam mana? Dia buat tipu je semua, tuan-tuan. Tipu je, kan. Tapi manusia ni bila tipu, cakap elok-elok, cantik dan sebagainya, kan. Minta maaf lah, orang lelaki, orang perempuan pun sama. Tapi orang perempuan kadang-kadang guna kosmetik tanpa was-was, kan. Tahu-tahu muka rosak, kan. Jahanam muka, kan. Masa dia kempen tu cantik ya, kan. Masa dia kempen, banyak ni hak kempen-kempen cantik-cantik ni, kan. Tapi bila berlaku betul, lain pula jadi dia, tuan-tuan.
minta maaf lah, ada satu insurans, satu syarikat insurans, masa nak kempen masuk tu bagai-bagai cakap, oh ini semua okey, bagus, claim bagai-bagai boleh buat macam mana, tapi bila berlaku benda sebenar nak claim tak dapat. Bagai-bagai dia buat syarat, ini sebab awak dulu dah sakit dah kan, sebelum masuk insurans ni dah sakit dah kan? Jadi tolak kan, tak jadi. Masa janji tu sedap-sedap lah tuan-tuan kan, bila hak jadi betul tak dapat. Ada seorang kawan saya putus jari, putus ni seruas jari ni pasal apa, masa dia cuci motor tu kan, cuci motor apa ni, jari dia termasuk dekat rantai kan, terpusing, putus kan. Claim dengan insurans ni, ada insurans kan, claim dengan insurans ni sampai sudah tak dapat tuan-tuan. Dia kata tak masuk ni, yang putus jari ni tak masuk dalam claim kita kan. Masa kempen bagai-bagai minta maaf Haji, bukan hak pengurusi kita bawa ni kan tuan-tuan, hak pengurusi kita bawa ni okey kan. Hak saya sebut ni hak lain kan, hak lain. Insurans tu pun dah tak digunakan, dah diganti dengan etika dah diganti dengan etika yang ambil pengurusan insurans tu. Sebelum ni nama dia lain, saya tak nak sebut nama tu, nanti tuan-tuan cari saya kan. Itulah tuan-tuan, kerja macam setan kan, janji sedap, bagai-bagai janji, lepas tu masa jadi lain. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, walaula fadlullahi alaikum, insya dah lama dah saya ringkaskan, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh, kalaulah tidak kerana keistimewaan yang kelebihan Allah kepada kamu serta rahmatnya, ma zaka minkum min ahadin, tak ada seorang pun yang selamat daripada tipu daya iblis. Tapi dalam surah tadi yang kita baca tu, ayat berapa tadi tu, atas dia tu, sebelum tu ayat, iblis kata aku akan sesatkan semua sekali kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas. Ada kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas itu tak akan dapat ditipu daya oleh iblis, tak dapat ditipu oleh iblis tuan-tuan. Jadi kita kena ikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, dalam ibadat kita, dalam kerja kita. Ikhlaskan diri supaya kita tidak ditipu oleh iblis. Iblis ni dia akan tipu orang-orang yang tidak ikhlas kan? Orang yang tidak ikhlas biasanya tidak selamat daripada tipu daya iblis. Jadi ma zaka minkum min ahadin abada. Abada tu Allah kata tu selama-lamanya, maknanya tak selamat kalau Allah tidak membersihkan kita. Kena berdoa tuan-tuan. Tuan-tuan, tipu daya iblis dia datang pada kita, cuma kita tak perasan. Kalau saya tanya tuan-tuan, siapa yang pernah perasan iblis datang untuk membuat tipu daya kepada tuan-tuan? Pernah jumpa iblis? Tak pernah jumpa kan? Mana pernah jumpa? Habis tu iblis datang ke mana kan? Iblis datang macam mana? Adakah iblis datang bisik pada kita, judi bagus kan, judi bagus, elok kita berjudi? Tak ada tuan-tuan. Aduh, insya dah komat lah tu kan. Tuan-tuan, dalam ayat surah Al-A'raf, iblis kata aku akan datang ikut depan, ikut belakang, ikut kanan, ikut kiri. Tuan-tuan rasa tak iblis datang ikut depan, belakang, kanan, kiri? Rasa tak?
Tak rasa. Mana rasa? Kan? Kata Imam Sya'rawi, itu semua adalah simbolik. Depan belakang tu adalah simbolik, bukan makna dia datang berdepan dengan kita, tak. Itu simbolik. Datang ikut depan, kata Imam Sya'rawi, ialah dia menyesatkan kita dengan cara kita nak maju ke depan. Nak maju, kalau nak sekarang dah zaman milenium, kita kena tinggal agama, baru kita boleh maju. Tuan-tuan tengok kat Dubai ke apa sekarang kan, Masya Allah, sebab nak maju, maka agama kena ketepikan, tak boleh ikut agama. Kalau nak maju dalam ekonomi, jangan ikut halal haram, kan? Ikut halal haram, riba teruskan, kan? Baru boleh maju. Jadi kita pun ikut, kan? Jadi tuan-tuan, ikut belakang, kata Imam Sya'rawi, ialah dengan kita meneruskan tradisi-tradisi yang syirik dan kafir daripada zaman datuk-datuk dulu. Zaman kita dulu-dulu, kita hidupkan balik seperti kuda kempang, benda-benda tradisi tu, kan? Dulu wanita-wanita kita berkemban, maka hari ni kita hidupkan balik suasana berkemban. Itu tradisi kita. Ya Allah, atas nama tradisi, tuan-tuan. Padahal benda tu bercanggah dengan arahan Allah Ta'ala. Jadi sekarang nak hidupkan balik. Sebelah kanan ialah dengan kita meninggalkan agama dan menolong orang-orang kafir. Bantu orang kafir, macam yang saya sebut tadi lah, kan? Kita bersama dengan kafir, kita tinggal orang-orang Islam. Hak mana orang Islam kita tinggal, kita duduk orang kafir. Lebih selesa, lebih menyeronokkan duduk dengan orang kafir, kan? Duduk dengan orang Islam ni rasuah je, kan? Duduk dengan orang kafir tak ada rasuah, kan? Tapi balak ke apa semua habis dia tibai lah, tuan-tuan. Allahu Akbar. Musangking ya, hidup cantik lah, tuan-tuan, kan? Maknanya dia orang tu bersih rasuah lah tu, kan? Atas nama rasuah kita pun celek mata, bagus-bagus orang kafir, bagus. Tuan-tuan tak tengok hak kerja dia buat tu sebelum ni. Bapak rasuah dia orang. Allahu Akbar. Saya sebab ada live ni tak boleh nak sebut banyak benda, tersekat, tuan-tuan. Terang ke tidak saya sebut ya. Lepas tu datang ikut kiri, Iblis datang ikut kiri. Kata Imam Sya'rawi ialah yang ni sekarang nak samakan agama, hari agama sedunia, kan? Hari agama sedunia sama setaraf, Islam sama dengan agama-agama lain, kan? Allahu Akbar. Sambutlah kita, kan? Sambut. Siapa yang keluarkan hari agama sedunia ni? Semua agama sama. La ilaha illallah. Tengok tuan-tuan bagaimana setan menyesatkan kita. Dia datang sebab Allah cakap dalam surah An-Nas, minal jinnati wan nas. Setan tu terdiri daripada jin dan manusia. Mana-mana manusia yang mengajak kepada kemungkaran dan juga perkara-perkara fahsyak, itu adalah tentera-tentera setan, tuan-tuan. Itu tentera-tentera setan. Baru kita rasa ada datang pada kita seruan-seruan umpama ini supaya kita meninggalkan agama Islam, supaya kita jauhkan agama kita, kan? Bagai-bagai banyak lagi lah, tuan-tuan. Saya rasa cukup sekadar tu untuk malam ni. Kita harap kita termasuk dalam orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala daripada godaan setan. Ingatlah, setan tak pernah berputus asa untuk menyesatkan kita semua. Jadi berhati-hati, tuan-tuan.
Harap kita boleh istiqamah. Tuan-tuan boleh istiqamah datang ke masjid ini, datang ke kuliah-kuliah, sampailah kita berpindah ke alam lain. InsyaAllah InsyaAllah kita akan selamat daripada tipu daya syaitan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna fahma. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.